Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu hari ini untuk soalan seterusnya. Kali ini kita berada di soalan nombor 14 percubaan Perlis 2022. Dan bila kamu nampak daripada soalan ada perkataan selebih-lebihnya, tidak melebihi, so pastinya berada di tingkatan 4, bab yang ke-6 di bawah tajuk ketaksamaan linear dalam dua pemboleh ubah. Okey, so soalan kamu berkenaan dengan Encik Arif. Dia ingin membeli X roti john dan Y biji kebab. Okey, so kita highlight lah terlebih dahulu. So soalan kamu berkenaan dengan X biji roti john dan kemudian Y adalah biji kebab. Okey, so berkenaan dengan kebab dan juga roti john, kemudian diberikan kepada murid sekolahnya bersempena dengan sambutan Hari Guru. So harga bagi sebiji roti john, so harga untuk sebiji roti john dan sebiji kebab adalah RM5 dan juga RM4. Okey, so soalan kamu yang pertama pastinya bila ketaksamaan dia suruh kamu tulis terlebih dahulu ketaksamaan tersebut lah. Okey, so kalau ikutkan kita tengok, so bila dia sebut tentang kebab, so kebab kamu adalah Y. Okey, so kita label dahulu. So kebab adalah Y, kemudian roti john, so roti john adalah X, kemudian kebab, so kebab kali ini adalah Y lagi sekali, kemudian bawah ni harga bagi kedua-duanya, so maksudnya X dan juga Y lah. Okey, so kita nak buat pertama kalinya persamaan. Okey, so bila kamu nampak perkataan selebih-lebihnya, okey, so selebih-lebihnya, kemudian kamu ada perkataan tidak melebihi. Okey, so harga perkataan maksimum, so di mana sebenarnya kamu boleh merujuk berkenaan dengan maklumat ni? So boleh buka buku teks. Okey, so buku teks kamu kalau ikutkan dia berada di muka surat 165. Okey, buku teks kamu ni, buku surat tingkatan 4 lah, buku teks tingkatan 4, muka surat 165, dah diberi semua benda ni. Okey, sekurang-kurangnya, selebih-lebihnya, maksimum, tidak lebih, tidak kurang. So, bendanya berada dalam buku teks, cuma tinggal kamu nak hafal lah. Okey, so kalau ikutkan, hafal lah sebaik mungkin. Okey, so kita nak beralih kepada soalan. Okey, soalan kamu tadi, yang pertama dia kata selebih-lebihnya. Okey, so dia kata Y, bilangan kebab Y adalah selebih-lebihnya 50 biji. Okey, so kalau ikutkan selebih-lebihnya adalah simbol lebih kecil dan sama. Okey, boleh tengok daripada buku teks tadi ya. So yang pertama kamu akan nampak ataupun akan ada jawapan Y. Okey, cikgu tulis kat sini ya. So Y lebih kecil dan sama 50 biji. Okey, so yang kedua perkataan bilangan roti john, so X adalah tidak melebihi. Okey, so tidak melebihi bermaksud simbol lebih kecil dan sama juga sebenarnya, tidak melebihi. Okey, so bilangan roti john kalau ikutkan X lah, so disebut X terlebih dahulu, kemudian tidak melebihi 2 kali bilangan kebab, maksudnya 2Y lah. Okey, dan yang terakhir jumlah maksimum. Okey, so maksimum bermaksud tidak melebihi ataupun lebih kecil dan sama juga sebenarnya. Okey, so jumlah maksimum bagi kedua-dua. So harga maksimum harga. So harga adalah RM5 dan juga RM4 tadi. So RM5 ni sebenarnya adalah untuk roti john. Okey, so roti john sebenarnya harga RM5, manakala kebab adalah RM4. So bermaksud dekat sini kamu akan ada 5X, okey, RM5 untuk roti john ditambah dengan RM4 harga roti kebab. Okey, ataupun harga kebab tidak maksimum, maksudnya simbol lebih kecil dan sama 350. So jadi macam tu So dekat sini kamu dah ada ketiga-tiga ketaksamaan, dan ketiga-tiga walaupun perkataannya selebih-lebihnya tidak melebihi maksimum, tapi simbol dia adalah simbol yang sama. Okey, so mana nak tahu? Kena buka buku teks muka surat 165 ini tadi. Okey, so jawapan untuk A, kalau ikutkan dia suruh kamu tuliskan 3 ketaksamaan. So inilah ketiga-tiganya. So telah pun selesai. Okey, kita beralih kepada B. So B ni dia suruh kamu lukis graf. Okey, gunakan kertas graf yang disediakan. Kemudian menggunakan skala 2 cm kepada 10 unit.
pada kedua-dua paksi. Okey, so lukis graf dan lorek rantau. Okey, so sekarang ni dia suruh kamu guna sifir 10 lah. Okey, so sifir 10 untuk kedua-dua paksi. Okey, so kita buat dahulu dia punya skala ataupun label dia. So 0, kemudian 10, 20, 30, 40, 50, 60 dan 70. Dan kalau ikutkan yang tegak ini sebenarnya adalah Y. So Y kamu kalau ikutkan ianya adalah berkenaan dengan kebab. Okey, so yang atas ni sebenarnya kebab. Okey, kita label dahulu. Alright, dan yang bawah ini seharusnya X. So X kamu adalah roti john lah. Okey, so kita tulis dahulu. So 10, kemudian 20, 30, 40, 50, 60 dan juga 70. Dan ini adalah roti john. Okey. So apa yang seterusnya kita nak kena buat? Kita nak kena plot. Okey, so kamu dah ada ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, so kalau ikutkan apabila kamu bermain dengan simbol ketaksamaan. So bermain dengan simbol So apabila bermain dengan simbol, kamu ini nak tengok simbol ni apabila nak melorek sahaja. Tapi bila kita nak lukis garisan, kita kena tukar dia jadi sama dengan terlebih dahulu. So kena tukar dia tiga-tiga ni jadi simbol sama dengan. Okey. So kalau ikutkan kita nak lukislah garisan yang pertama. Kalau ikutkan garisan yang pertama kamu ini adalah garisan Y sama dengan 50. So Y sama dengan 50, seharusnya dia akan jadi melentang pada paksi Y lah. Okay, so lukislah betul-betul. So cikgu ni lukis atas drawing pad sahaja. Okay, so kita assume dia adalah straight line. So Y sama dengan 50. So itu adalah garisan yang pertama. Okay, selesai. Okay, so kamu nak lukis garisan yang kedua, kamu kena hati-hati sebab sengaja dia memberi trik ataupun kata ialah supaya kamu akan salah. So dia bagi X dekat depan. So dia sebut roti john dekat depan. Sedangkan kamu tahu ini adalah graf Y melawan X. Okey, graf Y melawan X sepatutnya Y lah duduk di depan. So itulah trik soalan. Okey, so kalau ikutkan yang dia bagi kepada kamu, sekejap cikgu tulis sebelah sini Yang dia bagi kepada kamu adalah X lebih kecil dan sama 2Y. So, kamu perlu ubah menjadi 2Y lebih besar dan sama X. Itu yang sepatutnya. So, simbol ini akan berubah sama sekali sebab kita mengubah orang kata daripada belakang ataupun daripada kanan ke kiri, kiri ke kanan. So, kita akan ubahlah simbol dia. Okey, so kalau kamu tukar jadi equal ataupun jadi sama dengan, okay, kita guna warna merah. So, kita tukar simbol ini menjadi sama dengan dan kita akan cuba untuk plot. Okay, so nak plot, kalau ikutkan kamu kena try and error. So, kita kena cuba je lah apa-apa nilai. Katakanlah kamu nak cuba yang pertama, kamu nak cuba X sama dengan 0. So, kalau kamu masukkan X 0, maksudnya 2Y sama dengan 0. So, Y kamu adalah 0 bahagi dengan 2. So, Y kamu adalah 0 juga. So, kamu akan ada koordinat 0, 0. Okey, so yang kedua pula. So, kamu dah ada satu koordinat. Seharusnya nak lukis garis lurus, kena ada dua koordinat lah. Kalau satu koordinat, memang tak boleh lukis lah garisan tu. Okey, sebab dia tak nampak kat mana nak bersambung. Okey, so kalau ikutkan nilai yang kedua, nilai X ini kamu ambil je apa-apa nilai. Tapi bagi nilai yang relevan lah. Janganlah kamu ambil nilai X negatif. Sebab X kamu yang ada ni semua positif. So, kita ambil lah X positif. Okey, so kamu gantikanlah. Katakanlah kamu nak ganti X sama dengan 20. So, bermaksud 2Y sama dengan 20. So, Y kamu adalah 20 bahagi dengan 2. So, Y kamu ialah 10. So, kalau X kamu 20, bermaksud Y kamu ialah 10. Dia macam tu. Okey, so sekarang kita nak try plot lah. Okey, so kita nak try plot. So, kalau ikutkan dia adalah 0, 0. Sebentar. So, 0, 0 dekat bawah ni. Sekejap, cikgu rasa cikgu tersalah pilih warna. Okey, so seharusnya hijau lah. Kita guna garisan yang sama. So, 0, 0. Lagi satu adalah
20, 10. So dia akan duduk dekat sini lah. Dan garisan kamu, lupa cikgu nak bagi tahu, garisan kamu kalau ikutkan garisan yang tidak putus, sebab semua ada simbol equal ataupun sama dengan di bawah. So bila ada simbol sama dengan, dia seharusnya bukanlah garisan putus-putus. Okey, so kamu lukis baik-baik. Seharusnya kalau ada lagi satu titik, dia adalah titik kalau kamu nak guna titik lain lah. Okey, sebab mungkin titik ni nampak terlalu dekat. Okey, so kita nak tarik benda ni jauh ke belakang. So kalau kamu try koordinat 50, okey, so kalau kamu try koordinat 50, dia akan berhenti pada nilai 25 seharusnya lah. So kalau dia adalah 50, so dia akan berhenti pada koordinat 25. So dia macam tu. Okey, so tak percaya kamu try. Masukkan apa-apa nilai ataupun masukkan nilai X adalah 25 tadi. Okey. X kamu ialah 50 tadi. Okey, so kamu akan teruskan dengan garisan. Okey. Dan kita akan teruskan. Okey, katakanlah dia macam tu. Okey, so ini adalah garisan 2Y sama dengan X. Okey, so dua garisan dah ada. So kita nak lukis garisan yang ketiga. Okey, so garisan yang kedua telah pun selesai. So kita nak lukis yang ketiga. 5X tambah 4Y sama dengan 360. Okey, so kita lukis sebelah sini lah. Okey, so kalau ikutkan dia adalah 5X tambah dengan 4Y sama dengan 350. Okey, so kalau ikutkan kita nak lukis garisan ini dan kamu try lah apa-apa nilai. Mungkin kamu nak try dengan nilai sebentar cikgu tengok nilai apa yang mungkin kamu boleh pakai. Okey, terpulang kamu boleh pilih sebenarnya. Terpulang lah, cikgu rasa cikgu nak pakai X sama dengan 20. So kalau ikutkan X sama dengan 20, maksudnya 5 darab dengan 20 tambah dengan 4Y sama dengan 350. Kemudian kamu akan ada 4Y sama dengan 350 tolak dengan 100. Kenapa tolak? Sebab 5 darab 20, 100. 100 pindah belakang jadi tolak 100. So kamu akan ada Y sama dengan 250 bahagi dengan 4. Nilai dia adalah 62.5. Dan koordinat kamu yang pertama adalah 20 dan juga 62.5. Okey, dah ada satu nilai. Kemudian kita akan ambil nilai yang kedua. Okey, so tengok nilai yang kedua. Kita ambil jauh lah sikit. So 2, kalau ikutkan kita akan ambil nilai apabila Y lah. Kita ambil Y lah pula. So Y adalah kosong. Okey, katakanlah kita ambil Y kosong. So Y kosong ada tak nilai X? Okey, so kita akan ambil 5X tambah dengan 4Y. So sepatutnya kosong sama dengan 350. Kemudian kamu ada 5X sama dengan 350. Okey, sebab 4 darab kosong, kosong. So habis. So kalau ikutkan X kamu adalah 350 bahagi dengan 5. So pastinya ianya adalah 70. So apabila X kamu 70, Y kamu ialah kosong. Okey, so kita dah ada dua nilai dekat situ. Okey, cikgu kecilkan sedikit sebab kita nak plot. Alright, so kita keluarkan pen hijau tadi. So salah dah. Okey, sebentar. Okey, so kita akan guna 70 kosong. So 70 kosong dia akan duduk dekat bawah ni. Okey, lagi satu koordinat kalau ikutkan 20, 62.5. So 20, so 62.5 kita zoom sikit. So 20 tadi kat mana? So kat sini 62. So 60, 61, 62, 62.5. Dia akan duduk di sini. Okey. Alright, so kita mulalah menyambungkan garisan. Okey, so kita sambungkan garisan terlebih dahulu. Okey, so andaikanlah ini adalah garisan yang lurus lah. Okey, sebab cikgu tak ada pembaris lah dalam ni. So kamu lukislah baik-baik dengan lukisan yang guna pembaris. Okey, so kamu dah nampak ada 3 garisan. So garisan ini yang terakhir ini adalah garisan 5X tambah 4Y sama dengan 350. So sekarang kita tinggal nak melorek. Okey, so nak melorek kalau ikutkan
cikgu dah cakap tadi, nak lorek kita tengok semula kepada simbol. Okey, so simbol ini adalah simbol lebih kecil dan sama. So seharusnya dia dilorek di sebelah bawah. Okey, di sebelah bawah. Kemudian kalau ikutkan yang ini, garisan ini. Okey, simbol ini lebih kecil. Tapi jangan lupa simbol ini ataupun persamaan ini kita dah tukar jadi ni supaya Y sahaja duduk di depan, dan kalau ikutkan dia dah jadi lebih besar dan sama. So lebih besar dan sama seharusnya duduk di sebelah atas. Okey, so sebelah atas sepatutnya. Alright, dan yang terakhir kita akan tengok yang ini. So dia adalah simbol lebih kecil dan sama. So garisan dekat sinilah. So dia akan duduk di sebelah bawah. Okey, so dia di sebelah bawah. So kamu tengoklah, kamu boleh nampak kamu ada 3 garisan. So kamu ada 3 ketak samaan. Seharusnya kita mencari kawasan yang dituju oleh 3 anak panah lah. So macam ni 1 anak panah. So macam ni kawasan ni 2 anak panah. So kawasan ni 1 anak panah. So 3 anak panah kawasan yang di sini. So kamu lorek lah. Okay, seharusnya dia akan berlorek seperti itulah. Okay, so dia akan lorek sahaja untuk kawasan yang ada 3 anak panah sahaja. Okay, so selesai. So kamu dah dapat kawasan yang berlorek. Okay, so dia suruh kamu lorek. So 5 markah, so dah jumpa kawasan berlorek. Okay, dan yang terakhir dia suruh kamu menggunakan graf yang sama. Okay, menggunakan graf di 14B, hitungkan jumlah. So dia nak jumlah harga kebab. So dia nak jumlah harga kebab. So kita tengok balik kebab kamu kalau ikutkan tadi Y. So harga kebab kamu adalah Y sekiranya bilangan roti john. So roti john adalah maksimum. Okey, so roti john kalau kamu tengok paksi roti john nilai yang paling akhir. Okey, nilai yang paling akhir sebenarnya dia berada di sinilah. Kalau kamu tengok daripada graf yang cikgu lukis so sebenarnya nilai yang cikgu lukis ni dah lari sikit sebenarnya. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dia akan berada di sini sebenarnya pada nilai 50 ini. Okey, pada nilai roti john maksimum. Kenapa kita nak tengok maksimum? So kita akan tengok memang soalan pun dia nak maksimum, dan kita akan tengok sebentar, dan kita akan tengok garisan ataupun paksi roti john ni nilai yang paling tinggi lah. Okey, nilai yang paling tinggi yang berada dalam kawasan berlorek. Seharusnya dia akan duduk di titik persilangan dekat sini, dan sebenarnya kalau ikutkan kalau kamu lukis betul-betul dia akan duduk di garisan sini, dan bila daripada sini so kita akan pantulkan ke paksi Y sebab dia nak kebab. So kebab kamu berada di paksi Y, dan paksi Y kalau ikutkan kamu akan tarik dia ke belakang sini. So kamu akan tarik dan kamu akan jumpa nilai yang sebenar adalah 25. Okey, bilangan dia kalau kamu lukis betul-betul pada kertas graf yang disediakan, kamu akan jumpa jawapan dia tunjuk dekat sini pada nilai 25. So maknanya bilangan roti john kamu adalah 25, dan dia nak jumlah harga. So untuk roti john harga dia adalah RM5. Okey, so tengok betul Sorry, bukan dia nak roti john, dia nak kebab. So tengok betul dia nak kebab. So kebab kamu betul dah kita menunjuk ke arah kebab, dan kebab kamu bilangan kebab adalah 25, dan 25 ini adalah bilangan kebab. So dia nak jumlah harga. So harga kebab kamu adalah RM4. Bermaksud dekat sini kamu akan buat nilai 25 darab dengan 4 lah. Okey, so harga dia kalau ikutkan RM100. So itulah sebenarnya jawapan untuk C, sebab dia kata dia nak jumlah harga kebab, yang mana harga kebab kamu untuk roti john maksimum menunjukkan roti john maksimum. So kebab dia menghala ke nilai 25, dan 25 darab dengan harga RM4. So dapatlah jawapan RM100. Okey, so kalau ikutkan jawapan kamu yang dekat sini adalah RM100. Okey, so panjang lebar untuk soalan ketak samaan ni. So markah dia kalau ikutkan kamu ada 3, kemudian kamu ada 5, so dah 8. So 2 markah dekat sini. So total 10 markah. Okey.
So kalau ikutkan selesai sudah untuk soalan nombor 14. So kalau ikutkan kalau kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajar, jangan lupa untuk ajar rakan-rakan yang lain supaya ilmu kamu terus berkembang. Jangan lupa untuk tekan button like, meninggalkan sebarang komen dan juga menekan button subscribe sebagai tanda sokongan kepada channel cikgu ini. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.